Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 17 November 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Surah 33, juzuk 22. Sambungan kita ayat 41 sehingga ayat 44, insya-Allah. 41, 42, 43, 44. 4 ayat yang pendek yang berkisar tentang ta'zimullah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan banyak menyebut namanya. Dari sudut sebutan lidahnya, sebut mengingati Allah dengan hatinya, dan sudah pasti menyebut nama Allah dengan anggota. Mengingati Allah dengan anggota. Kalau kita lakukan yang demikian, berzikir banyak, maka kita akan mendapat selawat daripada Allah dan para malaikatnya. Itu di dunia, dan di akhirat sudah pasti akan mendapat ucapan salam min rabbil alamin. Jadi para pelajar sekalian, ayat yang kita akan bincangkan di sini iaitu penerusan kehidupan tentang berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam ayat-ayat yang lepas, 2 siri atau 3 siri, kita dah bincang tentang perkara yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan peristiwa yang berlaku di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Bermula dengan arahan supaya mendidik isteri-isterinya agar zuhud terhadap dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga letak di atas bahu Nabi yang begitu berat, nak membatalkan adat jahiliyah, anak angkat bukan anak, dan tetap lawan dengan propaganda yang dimainkan oleh munafiqin, yurjifuna, yang menggoncangkan masyarakat dengan isu perkahwinan dengan Zainab. Maka dalam ayat ini, pedulikan semua itu, teruskan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapat kasih sayang Allah, duduk di bawah payung rahmat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dunia ini, untuk mendapat syurga, mendapat ucapan salam di akhirat nanti, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, itu sedikit mukaddimah mengajar, mendidik kita supaya teruskan melakukan ketaatan. Di antara ketaatan yang paling mampu dilakukan oleh manusia iaitulah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang kita baca pada kali ini iaitulah ayat yang berkaitan dengan zikir. Ayat yang berkaitan dengan zikir. Bilakah kita nak berzikir? Para pelajar, para
pencinta ilmu sekian, kita akan bincang nanti waktu berzikir dan apakah zikir yang kita nak baca dan apakah berapa banyak bilangan kita boleh baca zikir satu hari satu malam. Baik, kita mula dulu dengan membaca ayat-ayat yang kita akan bincangkan. Kemudian baru kita pergi kepada huraian dan fawaid. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 915. Muka surat 915, Suratul Ahzab, ayat 41 hingga 44, juzuk yang ke-21. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Balik kita kepada ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala khitabkan ayat ini kepada kita, orang beriman. Dia tak bercakap dengan orang yang tidak beriman. Dia tidak bercakap dengan orang yang kerah kepala, tak erti bahasa. Allah bercakap dengan siapa? Bercakap dengan allazina amanu, orang yang beriman. Sebab apa Allah tujukan ayat ini kepada orang beriman? Kata di ulama tafsir, sebab orang beriman saja yang dengar kata, ikut arahan, buka telinga, celek mata. Sebab itu Allah mula arahan ini dengan ya ayyuhallazina amanu. Kata di ulama sahabat, bila kamu dengar Tuhan panggil kamu, ya ayyuhallazina amanu, hendaklah kamu buka telinga kamu, buka mata kamu, celek mata kamu, lapangkan dada kamu. Kerana selepas daripada ayat ini, ada dua saja kemungkinan. Satu, arahan supaya buat, ataupun tegahan supaya berhenti. Jadi dalam ayat ini, ayat yang berbentuk arahan. Wahai orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan sebanyak-banyaknya. Ayat ini kesinambungan daripada ayat yang lepas. Tuan-tuan ingat ke tidak ayat 35? Ayat 35 yang menyebut tentang 10 ciri-ciri orang beriman, pendamba syurga, orang yang nak ada 10 sifat. Sifat yang terakhir, wazzakirinallaha katsiran wazzakirat. Itu Allah Ta'ala sebut laki-laki yang banyak menyebut nama Allah, perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Maka ayat ini berbentuk arahan. Ayat itu cerita sifat. Sekarang ni tatbik amali. Tatbik amali maknanya pelaksanaan kepada ayat 35 suratul Ahzab, uzkurullaha zikran katsira.
Zikir banyak-banyak. Dalam siri yang lepas, ketika kita tafsir ayat 35, kita telah berbincang para jemaah sekalian bagaimana, kenapa bila sampai waktu zikir, Allah kata zikir banyak-banyak. Lesh, kenapa? Ini menarik tuan-tuan. Sebab amalan zikir tidak ada halangan di mana saja kamu berada, sama ada duduk di rumah, di masjid, atas kenderaan, di pejabat, di atas darat, di udara, dalam lautan, semua kita boleh berzikir. Berbeza dengan sebahagian ibadat yang lain. Ibadat contohnya solat kena ada cara dia. Puasa ada cara dia. Tapi kalau berzikir tak payah bayar, tak ada halangan, tidak ada sekatan. Yang ada sekatannya iblis, syaitan tak mahu kita berzikir, itu je. Maka Allah suruh kita berzikir setakat mana? Zikran kathira, dengan sebutan zikir yang banyak. Ada zikir yang banyak tu, maknanya kita kena sentiasa berzikir. Setakat mana zikir? Allah SWT sebut 3 ayat. 3 ayat yang berkaitan dengan ayat ini. Saya bagi nombor, nanti para pelajar boleh murajaah balik dalam Quran yang ada di tangan masing-masing. Yang pertama, Ali Imran, ayat 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir waktu dia berdiri boleh berzikir. Waktu duduk boleh berzikir. Waktu tidur pun boleh zikir. Sambil kita berehat duduk atas tilam. Di atas tilam yang empuk kata orang, atas lembek. Orang kata panggil lembek. Tilam tu mana lembek? Letak apa ni, terjemahan dia. Duduk atas lembek berehat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Mampu ke tidak? Mampu. Letihlah duduk atas kenderaan sambil mengatuk. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Boleh ke tidak? Semua tempat boleh. Dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubin, ketika tidur boleh. Itu dalam ayat mana? Ali Imran 191. Satu lagi ayat 205, suratul A'raf. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Maknanya kita sebut dengan hati kita. Sebut dalam keadaan tadarru', kita merendah diri kepada Allah. Wa khifatan, dalam keadaan kita takut. Wa dunal jahri minal, tak bukan terlalu keras suara. Cukuplah dengan kita dengar di lidah kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita dengar, kita cukup. Tak perlu kita kuat-kuat. Itu kuat-kuat itu merlaum, bertempik, itu bukan cara zikir. Sebab itulah ditegur sahabat-sahabat apabila mereka kuatkan suara. Nabi kata, kamu bukan seru Tuhan yang tidak ada, kamu bukan panggil Tuhan yang tuli, Allah Ta'ala yang dekat dengan kamu. Jadi majlis zikir kita jangan kuat-kuat. Sebab apa kita tak mau majlis zikir tak mau kuat? Kenapa? Kenapa? Sebab Allah SWT maha mendengar. Apa yang sibuk kita? Kenapa kita nak bertempik? Tidak perlu. Maka dalam ayat ini, suratul A'raf 205, bil ghuduwi wal asal, pagi, petang, semua waktu kita boleh zikir. Wala takum minal ghafilin, jangan lalai. Orang lalai ya orang tak berzikir. Masya Allah. Baik, ayat yang ketiga, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ingatlah, sebutlah Allah Ta'ala banyak-banyak, semoga kamu mendapat kejayaan. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat kita. Ayat kita ni Allah Ta'ala sebut, ayat 43, apa kelebihannya zikir. Masya Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi ayat 42. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
Dan bertasbihlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Ay nazzahullah anin naqaisi wal uyub. Bersihlah kamu, sucilah kamu akan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan, sebarang cacat celah. Tidak ada yang kurang, itu makhluk, bukan Allah. Dengan kita bertasbih bukratan, ay awalan nahar, bukratan. Dia panggil zikir pagi petang ni bermula bila, tuan-tuan? Dalam buku ni saya dah sebut. Dalam buku zikir pagi petang yang pin ni pun ada. Tuan-tuan yang ada buku ni, cari, jangan tak cari. Zikir jangan tak zikir. Waktu zikir yang afdal, zikir waktu pagi. Zikir waktu pagi yang paling afdal bila? Iaitu baina subhi wa tulu'i syamsi. Selepas solat subuh sampai terbit matahari. Itu waktu paling afdal kita zikir. Sebab itu ana bagi ruang sekejap. Selepas solat subuh kita tak terus mula kuliah. Sebab ada 10 minit lagi kita habiskan zikir pagi dulu. Kemudian wa asila, iaitulah zikir waktu petang bainal asri wa ghurubi syamsi. Selepas solat asar sehingga terbenam matahari maghrib. Ini waktu paling afdal. Baik, ada yang tanya terus. Saya jawab. Dia kata, ustaz saya tak sempat subuh. Masjid ni panjang. Contohnya lambat. Kita sekarang ada kuliah subuh. Boleh tak kami teruskan dengan zikir? Boleh. Pegang buku sambil dengar Quran? Boleh. Kalau tak sempat juga, bukan kerana kuliah-kuliah lah, kerana isu lain. Boleh tak? Kata ulama, boleh lagi kita teruskan walaupun sampai pukul 10 pagi. Yang pentingnya sebelum Zuhur. Zuhur tu bukan zikir pagi, zikir tengah hari nama dia. Sebelum tengah hari boleh. Petang, tak sempat lepas asar tadi, sibuk dengan main bola. Sibuk dengan pasar petang, contohnya. Teruskan lepas maghrib. Lepas maghrib tak sempat ada kuliah. Selepas Isya. Sebab itulah Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya dah sebut dalam kitab ni. Dalam kitab Sunnah Mu'amalanku, tip yang diberi oleh Al-Imamun Nawawi ni sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Nawawi rahimahullah kata, apa dia? Kalau tak sempat, jangan ditinggalkan. Kalau tak sempat, jangan tinggal. Maknanya kita jangan langsung beri ruang-ruang kepada syaitan. Jangan beri ruang dan peluang kepada syaitan nak menggoda kita. Syaitan kata kita larakan dia, sehingga dia terlupa nak berzikir. Bila dia terlupa nak zikir, dia pun tak berzikir. Imam Nawawi kata, kena qada juga zikir tu. Biar syaitan kecewa. Dia kata dia ni, kalau kita larakan dia pun, dia buat juga. Kalau kita lewatkan dia lepas solat asar, dia sambung lepas maghrib. Maka kita mengatakan, itulah sepatutnya para jemaah sekalian, kita hidupkan sunnah Nabi ini, jangan terbiar, dan jangan kita dimain-mainkan oleh syaitan sampai peringkat dia tu tak sempat tu. Bila tak sempat kita pun berhenti. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita lawan terus dengan syaitan, iaitulah dengan kita berzikir. Sebab apa syaitan ni tak suka orang berzikir? Kenapa dia tak suka orang zikir? Tengok dalam muka surat 6. Bagi jemaah yang ada sunnah amalanku, tengok muka surat 6. Imam Nawawi kata, amalkan sunnah ini, sunnah yang kita pelajari ini walaupun sekali. Jangan terlepas amalan harian, jangan terlepas. Ini menarik kata-kata ini. Sepatutnya dengar ni. Qala Nawawi rahimahullah taala, sepatutnya mereka yang ada amalan tetap, dia panggil wazifatuz zikir harian. Zikir pagi ke zikir petang ke, selepas solat, zikir lepas solat ke. Jika dia terlepas daripada melakukannya kerana masalah tertentu, maka hendaklah dia cuba mengqadakannya jika ada kesempatan. Jangan luput hari itu kecuali kita tetap laksanakan zikir kita ni. Zikir pagi ni kalau terlepas pagi, kita contohnya pukul 8 pagi baru teringat, baca selagi tak zuhur. Zikir petang sama juga, selagi tak tidur baca. Aku terlupa zikir petang dia. Baca, ambil buku kita ni, bismillah, baca. Walaupun dah terlepas waktu, Nawawi kata jangan terlupa, supaya syaitan tak mempermain-mainkan kita, syaitan tak memperkotak-katik kita. Dia kata dia ni kalau kita goda dia pun, dia lawan juga.
Maka lama-lama insya-Allah syaitan kata tak payah kacau dia lah, dia tak akan berzikir. Kita kata alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian, bil ghuduwi wal asa bukratan wa asila, pagi dan petang. Kata di para ulama, tasbih di sini tasbih dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada ulama mengatakan tasbih dengan makna solat. Maknanya mu kena solat pagi petang. Jadi solat pagi subuh, solat petang ni apa ni, asar, maghrib, isya. Boleh juga tafsir begitu. Jadi ada ulama mengatakan tasbih pagi, tasbih petang ni solat subuh, solat asar. Jadi kata di para ulama, Ibnu Ashur contohnya dia jamak semua. Dia kata at-tasbih yajuzu, harus kita kata solat, dan boleh juga kita letakkan zikir dengan lidah kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lagi tafsir ulama kata bukratan wa asila, ai kullul awqat, semua waktu berzikirlah. Maknanya cerah ke gelap, zikir. Alhamdulillah para pelajar sekalian, kita dah kempen besar-besaran. Projek kita ni iaitulah kempen zikir 4 kalimah sudah ada. Sebab apa dalam hadis, dalam kertas ini ana dah bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan 12 kelebihan zikir 4 kalimah. Kalau setakat orang lain mari kempen kopi dia 7 dalam 1, kita kata you tak boleh cabar. Abu Anas punya kempen 12 dalam 1. Mana ada orang berani lawan kita? Yang berani lawan kita syaitan je. Itu je. Ya, jangan baca. Sebab apa? Kalau baca, kita jadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita rapat dengan Allah. Kita takut kepada Allah. Itu yang mereka takut sangat. Supaya hamba Allah Ta'ala ini jangan berzikir. Naklah lara-lara, kita kata jangan lara. Jadi Alhamdulillah, zikir ini simple. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan semua hafal belaka dah. Cuba kata, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sebut dalam hadis, saya letak di akhir buku zikir kita ni, kan? Apa dia? Ahabbul kalami ilallahi arba'un. 4 perkataan yang Allah Ta'ala suka, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi SAW, la yadurruka bi ayyihinna bada'ata. Kalau kita tukar pun tak apa. Kita mula dengan Allahu akbar 200 kali. La ilaha illallah pula. Subhanallah, alhamdulillah, boleh. Maknanya ada keterbukaan di sini. Kita boleh mula mana dulu yang kita nak mula. Kita kata alhamdulillah, semuanya dapat. Dalam buku zikir kita ni sudah ada. Kita kata alhamdulillah. Baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa dia baca zikir pagi petang. Kita ada zikir yang mutlak. Ada zikir muqayyad. Contohnya zikir ni. Zikir yang kita baca ni, Nabi kata apa? Siapa dia baca pagi 100 kali, petang 100 kali. Siap. Para pelajar siap tulis. Zikir apa yang kita nak ijazahkan ni? Ikut belakang. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih. Tidak ada orang yang boleh mengatasinya pada hari kiamat lebih baik daripada apa yang kamu baca. Illa ahadun qala misla zali misla ma qal, kecuali orang tu kata sama yang kita juga ataupun lebih lagi. Kita kata 100, dia kata 200, maka dia lebih baik pada kita. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi ambil kaedah. Kaedah amalan daripada Nabi SAW, amalan yang simple, amalan yang mudah. 100 kali paling banyak Nabi letak. Yang juta-juta kali tu tidak warid daripada Nabi SAW. Jemaah kita duk tanya, orang duk sebar zikir tu zikir ni. Apa nama zikir? Zikir yang disebahkan kepada talk share, zikir yang disebahkan kepada kumpulan. Kita kata zikir tu bercampur-campur. Habis zikir mana yang terbaik? Zikir yang terbaik, zikir yang kita ambil terus daripada Nabi SAW melalui jalur yang sahih, seperti zikir 4 kalimah, ataupun zikir-zikir yang terdapat dalam kitab kita ni, Perisai Muslim, ataupun zikir yang telah kita pilih daripada kitab zikir pagi petang ini.
kita kata Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca yang ni pun sudah memadai dah untuk kita zaman kesibukan hari ni. Tapi bila orang tu sibuk dengan zikir-zikir yang tidak maksur, dia akan pergi kepada zikir yang lain, yang pelik-pelik. Baiklah, hadis ni satu. Mana hadis ni khas zikir pagi petang. Ada satu hadis panggil zikir mutlak, Nabi tak sebut waktu mana. Ingat dah tidak? Kalimatan khafifatan 'ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Dua kalimah. Ringan atas lidah nak sebut. Kecuali lidah yang dikekang oleh syaitan. Yang ni tak sebut. Na'udzubillah. Habibatan ila rahman. Dua kalimah ni sangat disayangi oleh Allah. Saqilatan fil mizan, tapi berat di atas timbangan. Kata belaka, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Jadi ingatlah, dua kalimah yang ringkas, yang ringan atas lidah, kalimatan khafifatani 'alal lisan. Kalimatan, dua kalimah yang ringan atas lidah. Ringan atas lidah tu bagi siapa? Bagi orang yang bagi orang yang Allah Ta'ala pilih. Tapi bagi orang yang Tuhan tak pilih, dia punya zikir ni berat. Abu Anas tak selesa macam ni cakap. Baik, kita muhasabah, koreksi diri. Semalam sehingga hari ni 24 jam, tuan-tuan dan puan-puan, murajaah balik. Berapa kali kita kata subhanallahil azim, subhanallah bihamdi? Berapa kali kata? Masing-masing cek. Kalau tak sampai 100 kali, menangislah kita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku makan macam-macam benda yang kau beri. Aku bercakap daripada pagi semalam sampai pagi ni 24 jam, begitu banyak. Tapi kenapa lidahku tak dapat menyebut namamu 100 kali? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Kenapa? Apa yang menghalang kita? Maknanya yang mengekang kita daripada zikir ini, syaitan dengan kuncu-kuncunya. Oleh kerana kita lara daripada Allah, maka Allah Ta'ala lupakan kita daripada berzikir. Sebab itulah seorang murid bertanya kepada guru dia, Syekh, kita tengok orang ni solat pun tak jaga apa, tapi dia punya perniagaan bisnes dia besar. Kenapa? Tok Syekh tu jawab, apakah musibah yang lebih besar daripada seorang hamba Allah tidak dapat menyebut nama Allah? Sentap kita, tuan-tuan. Jadi kita kata ada zikir yang muqayyad. Makna zikir muqayyad ni zikir pagi, zikir petang dan zikir selepas solat. Ni dalam kad kuning yang kita dah bagi kepada pelajar, ini dia panggil zikir selepas solat. Zikir ini kena baca lepas solat. Tak sempat zikir ni ustaz, sebab imam kampung Sami ni baca macam-macam lagi. Kita kata, kita baca, biarlah dia nak baca apa dia baca, itu hak dia. Tapi kita sebagai seorang abid, sebagai ahli ibadat, kita baca zikir yang terikat dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kerja kita. Orang lain kita jangan sibuk dengan orang lain. Ana buat satu kata-kata, ambil daripada kata kalam ulama, cuma kita tolong viralkan, buat poster. Tak? Orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Maknanya gembira, happy pergi masjid. Orang munafik duduk dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar, nak lari keluar cepat-cepat. Ada seorang sahabat kita ni, dia kata dia lepas solat, dia balik zikir di rumah sambil nak solat sunat di rumah. Tiba-tiba ada orang pegang dia, Haji, jangan balik. Abu Anas kata, siapa dia balik cepat daripada masjid ni macam ikan, macam burung dalam sangkar. Itu sifat munafik bukan ni. Saya kata jangan salah guna ayat tu. Ayat itu menunjukkan tidak happy. Mana kalau kita selepas solat, kita ada agenda sendiri. Nak balik zikir di rumah, nak solat sunat di rumah, tidak jadi masalah. Tetapi jiwa kita tu jiwa masjid. Maknanya suka sangat. Belum azan dah pergi masjid dah. Dia salah guna ayat kita kepada orang. Jangan nanya kawan. Baik. Itu dipanggil zikir muqayyad. Adapun zikir yang tak terikat, macam tadi. Dua kalimah yang ringan atas lidah.
berat atas timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Hadis ni dalam Bukhari. Akhir Bukhari bawa hadis ni. Subhanallah. Jadi kita sentiasa duduk diam-diam. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. 100 kali paling tidak. Duduk atas kereta baca. Tengah hari baca. Malam baca. Zikir pagi, habiskan zikir pagi dulu. Lepas pada habis zikir pagi, baru kita berpindah kepada zikir yang umum. Yang kita panggil zikir yang tidak muqayyad itu. Bacalah. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. La ilaha illallah wa la syarikalah. Dan apa ni, la haula wa la quwata illa billah. Semua zikir-zikir yang tidak terikat dengan masa, kita habiskan pada waktu-waktu yang terbuka. Alhamdulillah para pelajar sekalian. Baiklah. Kalau kita zikir banyak, apa kelebihannya? Tengok ayat 43. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah yang memberi rahmat kepada kamu. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita berzikir, untuk apa? Nih, Allah jawab. Huwallazi yusalli alaikum. Bila Allah Ta'ala selawat ke atas kita dengan makna ish? Dengan makna huwallazi yusni alaikum. Allah nak puji kita. Allah nak bagi rahmat kepada kita. Wa malaikatuhu. Selawat para malaikat ay yad'una wa yastaghfiruna lakum. Maknanya kalau kata Allah selawat ke atas kamu, makna Allah Ta'ala puji kita, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, Allah Ta'ala beri kasih sayang dia kepada kita. Kalau kata malaikat selawat ke atas kamu, ay malaikat berdoa, malaikat minta ampun kepada kita. Siapa dia nak suruh malaikat minta ampun pada dia, banyak zikir, banyak selawat. Untuk apa? Kenapa kita nak meraih selawat daripada Allah dengan malaikat? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan, berdoa, malaikat berdoa bagi kamu, Allah Ta'ala memberi rahmat pada kamu, dan malaikat berdoa pada kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita kufur, dari gelap gelita maksiat, dari gelap gelita kemungkaran, kepada cahaya yang terang benderang, iaitulah iman dan taat. Makna orang yang sentiasa berzikir, Allah Ta'ala akan keluar dia daripada gelap maksiat, gelap segala perkara yang tidak baik, dicerahkan dadanya, dilapangkan hatinya, cerahkan hatinya untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kata di para ulama, Allah nak keluar kita daripada kegelapan. Gelap apa? Gelap jahil. Dalal, sesat. Kufur, atau yang paling tinggilah, na'udzubillah. Wal isyan, gelap derhaka. Ila nuril ilmi wat ta'ati wal iman, kepada cahaya ilmu, cahaya ketaatan, dan cahaya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 152, Allah kata, fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Banyak tuan-tuan hadis yang menyebut tentang kelebihan kita duduk di tempat solat sambil berzikir. Tulis hadis ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi. Malaikat sentiasa berdoa kepada kamu. Bila malaikat yusallu, malaikat doa, malaikat duduk istighfar minta ampun kepada kita selagi kita duduk di majlis yang kita solat. Mana kita solat atas masjid ni jangan keluar. Kita macam ikan dengan air, duduk atas masjid, jangan lari. Ada orang kuliah kita dengar. Tak ada orang kuliah kita zikir pagi, zikir petang. Malaikat akan terus berdoa selagi orang itu duduk di tempat solat dia. Di sini sedikit perbincangan ulama hadis. Ada kata jangan bergerak di tempat solat kita tu. Payah sikit kalau kita duduk sah depan, sebab orang nak angkat meja kuliah dah. Cari sudut yang tepi sikit. Sah depan tapi duduk di sudut yang orang tak kacau kita. Lebih baik. Ada ulama luaskan sikit, dia kata tak, lepas solat mana, masih lagi kita dalam masjid tempat kita solat. Malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. 3 doa malaikat. Ya Allah, berilah rahmat kepada dia ni.
berilah keampunan kepada dia, dan berilah taubatlah, bertimalah taubat dia. Allahu Akbar. Besar kelebihan Tuhan bagi ni. Malam yu'zi fih, dengan selama dia tak buat benda tak baik. Dia duduk zikir tak apa, dia dengar kuliah tak apa, tapi kalau dia mengumpat orang, malaikat pun lari lalu. Malam yuhdis fi, selama dia tidak batal wuduk. Maknanya kita nak syarat nak dapat zikir, nak dapat doa malaikat dalam majlis ni, selepas solat duduk di tempat solat, jangan batal wuduk, jangan buat maksiat. Kalau sambil tu duduk dengar kuliah ngumpat orang, malaikat lari. Duduk situ. Allah, hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masya-Allah. Allah, itu di atas dunia. Kita dapat doa malaikat. Allah sendiri sebut, yusalli huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah Taala bagi rahmat kepada kita dan malaikat berdoa kepada kita. Satu lagi hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharajat ruhul mu'min talaqahu malakan yus'idaniha. Bila orang mukmin mati, malaikat pun sambut ruh dia tu bawa naik ke langit. Bila sampai di langit, penduduk langit cakap, ruhun tayyibatun ja'at min qibalil ardi. Ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinah. Allah Ta'ala selawat ke atas kamu, hey ruh. Allahu Akbar. Dan ke atas tubuhmu yang dikebumi di bumi. Dengan sebab kamu baik, tubuh kamu juga baik, mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Muslim. Allah, akhir ayat ini Tuhan kata, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah sentiasa melimpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman yang lidahnya basah dengan menyebut nama Allah, maka Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada kita. Tuan-tuan nak dengar ke tidak bandingan rahmat Allah Ta'ala? Ini satu analogi yang cukup menarik untuk kita faham betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. An Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar meriwayatkan, satu hari qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun. Maknanya orang bawa mari wanita-wanita dan kanak-kanak tawanan perang, bawa masuk balik Madinah. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang seorang wanita, seorang perempuan, ibu ni baru, ibu yang menyusu anak, tapi anak dia terlepas. Mana anak dia terlepas daripada tangan dia, hilang dalam kelompok tawanan. Dia pun cari. Fa iza wajadat sabiyan fis sabi akhazathu. Oh, dia jumpa anak ni, dia dakak, dia dukung, dia bagi susu. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, mu tengok makcik tu, menggelabah dia, kelang kabut dia, cari anak dia. Bila dia jumpa, dia dakak, dia peluk, dia bagi susu. Nabi kata, atarawna hazi tarihatan waladaha finnar. Mu ingat makcik ni, ibu ni ambil dah anak dia campak dalam api kalau ada api sini. Oi, sahabat kata, la, tak mungkin Rasulullah. Tengok sayang dia ke anak dia tu begitu sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Nabi kata, Allah lebih rahmat, lebih kasihan belas terhadap hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anak dia. Nabi kita buat bandingan analogi. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil Bukhari. Nabi kita buat bandingan yang cukup mantap. Nabi kata, kalaulah kita ni sayang kepada anak sampai begitu, Allah, rahmat Allah Ta'ala, kesian belas Allah Ta'ala kepada hamba dia lebih lagi. Sebab itu Tuhan kata, wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat rahim, sangat kesian belas, rahmatnya melimpah ruah kepada hamba dia. Sebab itulah kita selalu berdoa, Allahumma arhamna ya Rabb. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu kepadaku. Ya Allah, curahlah rahmatmu kepada dua ibu bapaku yang sedang berada dalam kubur.
Cerahkanlah kubur mereka dengan rahmat-Mu, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, rahmatilah kami, keluarga kami dalam hidup ini dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya Allah, rahmat-Mu, Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minta rahmat kita. Baik, itu di dunia. Di akhirat pula bagaimana? Tengok ayat akhir, ayat 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Kalau di dunia Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala bagi kesian belah, malaikat doakan kita, Ya Rabbi, mulianya kita, bahagianya kita bila dapat didoakan oleh Allah dengan malaikat kepada kita. Tapi syarat dia, cinta berbalas. Uzkuruni azkurkum. Ingat aku dulu, baru aku ingat. Baiklah para pelajar sekalian. Sebab itu, dasar yang saya bawa, ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan, zikir yang maksud dari Nabi SAW, sebab yang keluar dari mulut Nabi ni besar dia punya makna, besar dia punya kedudukan. Kenapa membaca zikir ni? Nabi ajar. Dahlah berzikir, ikut sunnah pula. 2 kali double. Kenapa baca zikir ni? Zikir, apa dia tahu orang ni kita kata tidak kuat. Tuan-tuan, cukuplah, berpadalah dengan zikir maksud dari Nabi SAW. InsyaAllah zikir yang panjang-panjang, kita akan buka dalam kitab Al-Azkarin Nawawi nanti. Tuan-tuan doakan biar sampai umur kita di sana, sampai kita boleh khatam kitab Al-Azkar. InsyaAllah. Maka, itu yang dalam dunia. Sekarang ni kita pindah di akhirat pula. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Sambutan penghormatan yang akan diberi Tuhan kepada mereka semasa bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Allah kata apa? Salam, salam. Selamat sejahtera, selamat sejahtera. Wa a'adda lahum ajran karima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi kamu pahala yang mulia. Sebab apa? Kenapa dia kata pahala yang mulia? Tuan-tuan kena ingat. Pahala yang mulia sebab rizqan karima. Maknanya Allah Taala bagi kepada kita balasan di akhirat dalam syurga tidak setimpal dengan perbuatan kita. Kita buat 2 rakaat, 12 rakaat ya kita solat. Mahliga dalam syurga, masya-Allah. Zikir pagi 100 kali subhanallah bihamdih. Dihapuskan dosanya walaupun sebuah banyak buih di lautan. Tengok. Maknanya betul-betul nikmat syurga itu min rabbin karim, daripada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia. Orang mulia ni kalau kita kita bukan nak banding dengan Allah. Laisa kamitsli syai'. Kita banding dengan kita. Kalau kita pergi rumah orang mulia, kata orang tak habis nak makan, hidangan penuh meja. Tapi kalau kita pergi rumah bakhil, dia bagi satu sama satu je. Orang datang rumah kita, ya, air teh, biskut tawar. Habis. Cukup itu. Tapi orang mulia, masya-Allah, dia akan keluar apa yang ada di rumah dia. Maka kerana itu Allah gambar sini, wa a'adda lahum ajran karima, maknanya pahala yang disediakan oleh Allah yang Maha Pemurah. Mu terimalah nanti. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, kata Syekh Ahmad bin Yahya al-Mulaqab bi Tha'lab, tafsir ayat tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam sebutan penghormatan, salam perhormatan apabila kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Bila kita menghadap Allah, kita menghadap macam mana? Qala ajma' ahlul lughah anna al-liqa' hauna la yakun illa mu'ayanatan wa nazaran bil absar. Jumpa Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat esok, mu'ayanah, berdepan. Nazaran bil absar, kita boleh tengok dengan mata kita, memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam Quran Tuhan kata, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya-cahaya pada hari akhirat akan dapat memandang Allah Azza wa Jalla.
Setelah ahli syurga masuk dalam syurga, Allah tanya, ya ibadi raditum, wahai hamba-hambaku, kamu reda? Reda dengan nikmat syurga. Allahu Akbar. Bertepik kita, ya Rabbi, bagaimana kami tak reda? Engkau dah sediakan kepada kami, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal di hati. Bagaimana? Allah kata apa? Waladaina mazid. Aku ada lagi tambahan. Apa dia tambahan itu? Allah Ta'ala buka hijab. Ketika itulah orang mukmin dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang mukmin boleh tengok Allah di akhirat esok. Sebab itu kita berimanlah dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut oleh Nabi SAW, tak perlu kita sibuk-sibuk. Qilah atas dunia ni tak habis. Yang ada atas dunia, qilah berkelahi. Tapi di akhirat esok, bila Allah Ta'ala buka hijab, di sanalah kita akan kenal Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita kenal dengan sifat. Kita kenal dengan nama-nama Allah. Kita kenal Allah Ta'ala melalui asar, kesan-kesan yang Allah Ta'ala tunjuk di atas dunia ini. Tapi di akhirat esok, kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Kata ulama, syahid ayan, boleh tengok dengan kepala sendiri. Bila sahabat mari tanya Nabi SAW, kita boleh tengok dah Allah di akhirat esok. Nabi buat satu analogi mudah. Nabi kata apa? Pada malam purnama, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada mendung. Nampak ke tidak bulan purnama? Oh, nampak. Hal tudamuna fi ru'yati. Ada hadangan nak tengok? Tak ada. Nabi kata begitulah esok, di akhirat esok, orang mukmin dapat tengok Allah Azza wa Jalla, bukan macam tengok bulan. Cuma Nabi nak gambarkan bahawa kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, di atas dasar cinta kami kepadamu ya Allah, cinta kami kepada kalamu ya Allah, la tahrimna ru'yatak. Janganlah engkau halang kami daripada dapat memandang wajahmu ya Allah pada hari kiamat. Ya Rabbal Alamin, jadikan kami semua orang yang dapat masuk dalam syurga, orang yang layak memandang padamu ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita perbincangan yang ringkas kita pada kali ini. Sekarang kita masuk kepada Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan daripada 4 ayat yang kita baca ini. Faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita kena sebut. Tadi saya sebut ayat surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Ayat Baqarah 152. Mu ingat aku ingat kamu. Dalam hadis kursi yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah, Allah berfirman, man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum. Mana kalau kita zikir dalam diri kita saja, ingat kepada Tuhan, Allah Ta'ala ingat pada kita. Kalau kita berzikir dalam tempat yang ramai contohnya, maka Allah Ta'ala ingat kepada kumpulan yang lebih ramai, yang lebih baik daripada kita. Artinya, kita kena mula dulu. Kata di para ulama, cinta itu berbalas. Uzkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Tapi kalau kita tak ingat Tuhan, kita suruh Tuhan je ingat kita, itu satu kepincangan yang berat dalam dunia kita. Dunia tak seimbang, kata orang. Kita nak suruh Tuhan ingat kita, kita tak ingat Tuhan. Kata di para ulama salaf, zikrullahi, ingat kepada Allah Azza wa Jalla satu nikmat. Sebut manusia nikmah bala. Zikrullahi nikmah, zikrun nasi nikmah. Ingat ke Tuhan, nikmat. Sebut orang, bala. Nikmah, dia panggil bala. Maknanya Masya Allah. Maknanya kita sebut Allah Ta'ala itu dengan beberapa sifat. Wa zikrullah bi awsafil jamal. Tanda sikit. Ayat ni ada agak tinggi level dia. Dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif. Dia kata apa? Kita sebut Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang cantik untuk kita meraih cinta Allah.
kita sebut nama Allah Ta'ala dengan sifat yang kamal, yang sempurna, kita akan meraih al-mahabah, rasa takut pada Allah. Rasa hebat Allah Ta'ala tu. Kita sebut nama Allah bitawahudi bil af'al. Allah Ta'ala saja yang esa, yang berkuasa melakukan segala perkara, yang membawa kita akan meraih sifat tawakal. Kita sebut sifat Allah Ta'ala yang luah rahmat dia, kita akan meraih sifat raja, mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Kita sebut sifat Allah Ta'ala yang jabbar, yang muntaqim, yang garang, yang orang panggil kuat ini, menyebabkan kita akan dapat sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tak buat maksiat? Allah Ta'ala jabbar, muntaqim, al-jalal. Itu sifat Allah Ta'ala. Kalau kita sebut Allah Ta'ala yang beri nikmat, Razak, pemberi rezeki, kita akan raih sifat syukur. Sebab apa? Semua rezeki yang kita terima ni daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kata di ulama, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, uzkurullaha zikran katsira. Jadi Imam Izzuddin dia tafsir ayat uzkurullaha zikran katsira, ada 5 sifat Allah Ta'ala tadi mengikut kategori. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zabbihu bukratan wa asila lah kamu bertasbih pagi petang. Jadi kata di ulama, hadis ini, ayat ini menunjukkan seorang itu lazim mesti ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu petang, ada zikir setiap lepas salat, dan ada zikir mengikut pergerakan. Sebab itulah kita kemukakan pada tuan-tuan, kita perisai Muslim, kita ini mengandungi zikir yang maksud dari Nabi SAW, daripada bangun tidur sampai tidur balik. Daripada bangun tidur sampai bila? Sampai tidur balik. Dulu susah nak dapat buku zikir, payah. Hari ini saya sudah kemukakan wakaf zikir kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam handphone, dalam telefon kita ni ada zikir. Ada zikir. Waktu ana cerita bab kelebihan zikir mengikut pergerakan ni, termasuklah zikir dengan isteri. Nak melakukan persetubuhan jangan lupa zikir. Dulu payah nak cari buku. Kena cari buku, mana buku. Mana zikir ni? Perisai Muslim mana? Lambat nak cari, kena buka lapu pula. Sekarang ni dengan ada zikir dalam handphone ni, tuan-tuan senang je. Nah, kalau isteri tengok suami dah buka handphone cerah tu, baca zikir tu. Ada juga, ada kawan-kawan dia bergurau, dia taklid, dia kata, Ustaz, dengan adanya zikir buku Perisai Muslim dalam handphone ni, Allah senang. Isteri pun tahu dah, kalau senyap-senyap suami tu, tiba-tiba buka handphone gelap tengah malam tu, dia kata baca zikirnya, dia gurau itu. Kita pun gurau juga. Baiklah. Yang pentingnya, ayat ini bukratan uzkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Pagi, petang, lepas salat, siang malam, semua pergerakan kita zikir belakang. Nak masuk rumah bismillah, nak makan bismillah, naik kereta bismillah. Allahu akbar. Semua tempat kita pergi bismillah. Apa dia? Itu menunjukkan orang ni, kata dia ulama kata apa? Siapa dia zikir pergerakan dia tak berhenti-henti, orang ni termasuk dalam az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang sudah berzikir. Habis tak perlukah kita pergi bertapa dalam gua macam setengah tarekat ni aja. Nak naik martabat, nak bertapa dalam gua, kita kata tak payah bertapa dalam gua, tuan-tuan. Cukup dengan zikir pergerakan, semua gerak-geri kita dengan zikir. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Pergi tanah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar tanah, ghufranaka ya Rabb. Nak pakai baju, bismillah. Semua pergerakan kita dengan zikir, betapa banyaknya kita berzikir pagi, petang, siang, malam. Tapi kalau duk main belajar zikir-zikir yang tidak diajar oleh Nabi, ni pelik lalu. 10 juta. Sudah zikir, sedekah ke tok ayah tu, tok wali ni penjaga. Kita kata subhanallah, peliknya awak ni. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga.
Yang ketiga, ada kalanya seorang hamba itu ada ketikanya kita tak rasa manis berzikir. Dengar ni tuan-tuan. Rasa macam malah je berzikir. Sebut nama Tuhan biasa ya, tak rasa apa. Ulama kata dua perkara muharrik. Bahasa Arab kata muharrik, bahasa kita ni kata engine. Engine, generator yang boleh menghidupkan hati kita. Tanda tuan-tuan. Kasratuz zikril mahbub. Bila kita usaha balik dengan kita dengar ceramah ni, kita ada MOU 2 hari lepas, kita paling kurang kita akan zikir 4 kalimah ni berapa kali? 500 kali. Saya nak tanya hari ni tuan-tuan, dah buat perjanjian baru ni, lekat ke tak lekat 500 kali? Ke ada yang sudah 5,000 kali? Kalau yang sudah 5,000, kita kata ni'mah. 500 kali, alhamdulillah. Saya bimbang, takut 5 kali pun tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takut. Jadi bagaimana kita nak gerakkan balik hati kita ni supaya generator masuk, bateri charge. Kata di para ulama, kasratu zikril mahbub lianna kasrata zikri tu'alliqul alqab. Bila kita banyak sebut, hati kita berhidup balik, teringat balik kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, mutala'atu alaihi wa na'ma'i. Kita sentiasa ulang kaji nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Nabi kan sebut hadis solat duha ni. Bila kita bangun pagi tengok tangan bergerak, mata berkelip, mulut bergerak, telinga bergerak, kaki berjalan. Alhamdulillah. Jadi kita kena buat. Kita zikir pagi, zikir petang. Bila masuk waktu duha nanti kita solat duha. Nabi kata itu tanda orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena tengok. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Suratul A'raf kata, fazkuru ala Allah. Ingat pada nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kita akan jadi orang bersyukur. Jadi dua cara nak gerakkan hati kita. Cara yang pertama, kita kena usaha zikir. Cara yang kedua, fikir. Ingat pada nikmat Allah Ta'ala yang banyak, insya-Allah hati kita subur balik. Dia akan akan pulih kembali kemanisan iman untuk kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian. Yang keempat, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah sendiri yang selawat kata kamu. Malaikat berselawat. Kata orang, hadza tahyijun ila dzikri. Ayat ini menggegarkan hati kita supaya kuat berzikir. Nak ke tidak Allah zikir? Allah selawat kata kamu. Nak malaikat selawat kata nak. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Duduk dalam majlis. Duduk lepas salat, jangan lari keluar daripada masjid. Duduk banyak-banyak. Kita kata alhamdulillah. Itulah para jemaah sekalian. Itu 4 perkara. Sekarang kita berpindah kepada fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmunya. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Ulama kata anna zikra minal iman billah. Orang yang berzikir itu tanda dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhan panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman, zikir. Kita pun berzikir dengan sebab Tuhan panggil. Maka itu tanda orang beriman. Allahu Akbar. Tanda orang beriman. Mantap iman dia, lagi tinggi zikir dia. Zikir yang mana? Zikir mana? Zikir daripada Nabi SAW. Kalau ambil zikir yang pelik-pelik daripada manusia, dia main falsafah tinggi. Mula-mula dia kata la ilaha illallah. Panjang. Bukan cakap panjang, bahaya. Apa dia bahaya? Coba awak bayang, kita sedang kata la ilaha, mati. Maknanya mu mati dalam keadaan tidak ada Tuhan. Tengok dia punya mainan ni. Jadi kita tak boleh zikir la ilaha illallah panjang. Habis Allah saja. Allah. Panjang juga. Habis hu. Tengok. Dia punya dia panggil transformasi ke apa dia? Daripada tak boleh kata la ilaha illallah kepada Allah saja, kepada hu. Tengok. Jadi yang kalau Nabi sebut afdaluz zikri tu. Zikir yang paling afdal, yang paling tinggi sekali. A'laha qaulu la ilaha illallah. Tiba-tiba kita mari berpalasapah, pusing sana pusing sini, makrifat sana makrifat sini, daripada makrifat jadi maklifat contohnya. Akhir sekali tak boleh zikir hu.
Kekalkanlah zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi tak ajar zikir mufrad, Nabi ajar zikir murakkab. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tanda orang beriman, orang berzikir banyak, tanda cinta Nabi, kita zikir dengan lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Dua kita tanda. Tanda cinta Allah, zikir. Tanda cinta Nabi, zikir dengan lafaz yang diajar oleh Nabi SAW. Barulah kita kata mantap. Yang keenam, ayat yang sama nanti. Ayat yang sama. Cuma Tuhan sebut zikran kathira. Sebutan yang banyak. Ishtaratallahu al-kathra fi zikri. Dalam bab zikir, Allah suruh banyak. Sebab apa? Berbeza dengan amalan yang lain. Sebab amalan ini banyak halangan. Tapi zikir, kita boleh zikir dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, akbar. Boleh zikir dengan hati. Boleh zikir dengan hati, mana kita fikir tentang nama-nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Zikir dengan lidah. Subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Semuanya kita boleh zikir. Sebab itu rahsia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut zikran kasira. Zikir banyak-banyak. Berbeza dengan solat. Dia tak kata, dia suruh banyak, tapi Tuhan tak kata solat banyak-banyak. Sebab banyak masalah kita. Duduk pejabat mana boleh solat, tapi duduk pejabat sambil susu fair. Boleh tak boleh? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ambil fair ni pula. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan kerja pukul 8 pagi nak keluar 5 petang. Bukan 500. 5,000 kita boleh zikir. Saya bercakap dengan penoreh kita. Pakcik, berapa batang pokok pakcik boleh toreh si hari? Dia kata di antara 400 pokok dengan 500. Pakcik kata apa? Waktu kita serik batang getah. Dia kata apa? Duk ngepek. Oh, alah basuh getah tua. Susu tak ada. Pokok getah pun ferah dengan awak. Nak keluar susu. Duk ngepek dia. Cuba setiap kali kita serik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 500 batang setiap hari, setiap pagi. Masya Allah, tabarak. Nak pergi kutip puk pula. Sekali kutip puk, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maknanya 1000 kali dalam tangan, kata orang. Masya Allah. Baik. Maka di situ kata di para ulama, sebab apa Allah Ta'ala suruh kita banyakkan zikir? Sebab zikir ni mampu dibuat oleh segala perkara. Yang kedua, zikir itu menambahkan iman. Menggilakkan iman kita dengan zikir. Baik, yang ketujuh. Allahu Akbar. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Maka zikir itu sebab kita mendapat rahmat daripada Allah, doa daripada malaikat, dan juga makhluk-makhluk lain juga suka dengan kita. Sebab apa? Sebab kita duduk di bawah payung rahmat Allah Azza wa Jalla. Duduk di bawah payung doa daripada malaikat untuk mengeluarkan kita daripada zulumat, daripada kegelapan maksiat kepada cahaya iman. Allahu Akbar. Minaz zulumati ilan nur. Tuhan janji, tengok. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Siapa nak hilang dari sesak, gelap, hati gelap, tak usah sibuk-sibuk pergi beli air tawar, air itulah lah. Zikir banyak-banyak. InsyaAllah. Hati kita makin, hati kita ni berkarak lama dah. Kallabal ron. Berkarak hati kita ni. Karak ni kadang-kadang kalau karak yang kecil-kecil, sekali basuh dengan klorok hilang. Tapi ada kalau karak besi ni kena pukul dengan apa? Kena pukul dengan pemukul, baru dia punya karak-karak tu hilang. Ada seorang murid, dia tanya guru dia, Syekhul Islam. Dia tanya, Syekh, kita nak berzikir banyak ke kita nak istighfar banyak? Menarik juga soalan ni. Tuan-tuan tanda. Kita nak zikir banyak ke kita nak istighfar banyak? Syekh tu kata apa? Kalau baju tu kotorannya banyak, maka kelorok lebih. Maknanya kalau kita ni dosa banyak, hati keras, banyakkan istighfar dulu. Tapi kalau hati sudah lembut, baju sudah bersih, maka kita masukkan wangian. Artinya kalau hati itu masih keras, banyak istighfar. Banyak taubat. Bila rasa dah lembut dah, banyak zikir. Sebab apa? Maknanya taubat tu macam kita masuk kelorok dulu. Dah bersih baru masuk soflan ke apa mana. Ini orang basuh kain tahu dia cerita. Masuk dia punya pewangi. Tapi kita hari ni kita kembar dua-dua lah. Taubat dan istighfar sekali. Mana kan ada mesin basuh automatik ni, kita basuh selalu dalam tu. Masuklah ke kelorok, masuk dia punya
pewangi pun masuk juga. Mudah-mudahan hati kita tenang, insya-Allah. Yang ke-8, wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kamu bertasbih pada setiap waktu, pagi, petang, siang, malam. Pagi petangnya zikir pagi, zikir petang kena ada, dan zikir berterusan, zikir dalam semua keadaan itu. Jadi tadi saya sebut dah, zikir pagi petang ni bermula subuh sampai duha, sampai ke syuruk. Zikir petang asar sampai maghrib, itu waktu yang afdal. Tapi kalau tak sempat, teruskanlah. Selagi tak tidur, teruskanlah selagi tak zuhur. InsyaAllah akan sampai. Yang ke-9, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala bersifat dengan rahim kepada hamba-hamba dia. Jadi siapa dia nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat rahmat Allah Ta'ala, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan melakukan amalan yang fardu, perbanyakkan yang sunat, lidah sentiasa berzikir. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang ke-10, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah Ta'ala sebut di akhirat esok, salam, salam, salam. Maknanya aman, damai, sejahtera, tak ada persengketaan pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang dapat masuk dalam syurga. Dalam surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah Ta'ala sendiri sambut hamba-hamba dia dalam syurga dengan ucapan salam. Siapa dia nak salam daripada Allah, kita masuk dalam syurga. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Allah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Muka yang bercahaya, kita dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Tamat dulu. Mari kita terus berzikir. Basahkan lidah kita dengan zikir. Jangan basah dengan kita dengan menyebut nama orang. Sebut Allah Ta'ala rahmat, sebut orang bala. Na'udzubillah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.